Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Nampaknya begitu terdesak puak-puak daripada Parti PAS, MP ahli parlimen daripada Parti Syat ini, Parti PAS ini ya, yang kelihatannya semakin sesat sahabat-sahabat semua, sehingga mahu berdoa untuk mahu menjatuhkan kerajaan perpaduan. Itu antara kenyataan biadab, kenyataan bangang bobrok daripada seorang ahli parlimen, ya, daripada Parti PAS yang begitu kepingin, begitu rakuskan kuasa sahabat semua, sanggup menyatakan perkara-perkara yang sesat seperti ini. Itu pandangan saya. Walaupun mari kita dengar ya apa yang dikatakan oleh Brother Iswardi berkaitan dengan isu ini sahabat-sahabat semua. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita tonton dan juga dengar ya apakah yang dikatakan atau pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu ini. Kan? Hutang tak nak bayar, tuan-tuan. Bila ditanya nak bayar, bila nak tanya, oh company kamu dah bankrupt, buat apa nak bayar? Muflis dah, buat apa nak bayar? Sekarang ni bila ditanya tuan-tuan, oh tak ada, ini keputusan mahkamah. Tunggulah keputusan mahkamah. Kenapa nak pergi dedahkan sekarang? 7 tahun. 7 tahun. Itu berita 2019. 20, 21, 22, 23, 4 tahun yang lepas. Sebelum itu lagi hutang tu tertunggak. Tapi dalam masa yang sama, tertunggak hutang dia tu. Masih lagi nak cerita tentang Islam ni, tuan-tuan. Masih. Kita baca kenyataan. Saya, Zawawi, akan terus doakan supaya kerajaan jatuh. Lama. Seorang anggota Parlimen Perikatan Nasional hari ini mengakui secara peribadi mendoakan kejatuhan pentadbiran 22 bulan kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Malah Nik Muhammad Zawawi secara terbuka berkata dia akan melakukan perkara yang sama terhadap pentadbiran Perdana Menteri hari ini. Ya, betul, dan kali ini pun saya akan doakan yang sama, kata bekas Ketua Ulama PAS ketika bangkit mencelah kenyataan RSN Raya PH Jelutong. Nik Muhammad Zawawi berkata setelah Raya menunding jari kepadanya. Terdahulu Nik Muhammad Zawawi membangkitkan soal peruntukan kepada anggota parlimen yang didakwa tidak adil. Sejurus itu, Muhammad Zawawi berkata kerajaan akan terumbang-ambing kerana tidak mendapat nusrah atau pertolongan daripada Allah. Disebabkan itu juga, Muhammad Zawawi berkata kerajaan pemimpin ini akan menemui ajal. Allah SWT tidak akan melembutkan hati manusia untuk bersama-sama dengan kerajaan. Dan kerana apa? Kerana kerajaan bersikap di luar daripada batas-batas kemanusiaan. Ahli parlimen tidak diagihkan peruntukan. Harta siapa? Harta ini kalau milik Tambun, saya tak akan kata apa. Ini adalah harta rakyat dan negara yang mesti diagih-agihkan, kata beliau. Nik Muhammad justru memberi amaran jangan sampai rakyat membanjiri Kuala Lumpur seperti perhimpunan membantah cadangan ratifikasi convention pada 2018. InsyaAllah, saya kira kerajaan ini tidak lama usianya. Dan insyaAllah kerajaan ini akan bertemu ajalnya, katanya dalam membahaskan. Raya kemudian meminta Nik Zawawi menarik balik berdasarkan peraturan kerana sangkaan jahat. Dia mengingatkan supaya menjaga tutur katanya kerana terdapat pelawat daripada pelajar sekolah. Sangkaan jahat, dan saya percaya speaker pun tengah tekun mendengar kenyataan tersebut adalah merupakan sangkaan jahat terhadap kerajaan, dan saya minta Yang Berhormat tidak mengulang kenyataan. Ramli Mahkamah pun memutuskan bahawa kandungan tidak mempunyai sebarang sangkaan jahat. Now, tak kisahlah sangkaan jahat ke tidak mengikut peraturan, tetapi inilah sangkaan jahat yang PAS cuba nak ajarkan. Saya nak cerita macam saya kata tadi. Adakah negeri-negeri pembangkang langsung tidak dapat bajet peruntukan sebagaimana yang pernah dibuat oleh Mahathir menarik balik royalti Terengganu pada zaman Haji Hadi menjadi Menteri Besar? Tidak. Royalti tetap dapat, peruntukan terdapat. Malah saya kata setiap ahli parlimen dapat 3.4 juta lebih kurang tahun lepas. Tahun ni lah. Tahun depan kita tak tahu lagi. Tapi tahun ni 3.4 juta. Sebenarnya daripada 3.4 juta, semua ahli parlimen, semua termasuk pembangkang, dapat 2 juta peruntukan pembangunan. Cuma peruntukan pembangunan ini, dia tak boleh bagi NGO, buat program, bagi kepada untuk buat office, bayar sewa office. Yang tu dia tak boleh. Yang ini peruntukan dia nak minta. Dia bukan peruntukan kejam pada rakyat. Rakyat Kelantan tak dapat ke sekolah. Rakyat Terengganu tak dapat ke hospital. Rakyat Kedah tak dapat ke peruntukan-peruntukan yang sepatutnya daripada kerajaan federal. Semua dapat, tuan-tuan. Yang tak dapat dia. Pembangkang ni tak dapat. Boleh nak dapat, jumpa Perdana Menteri. Kenapa tak berani jumpa Perdana Menteri?
Itu yang dia sebut tu bukan masalah. Dia tak pernah sebut peruntukan untuk buat jalan raya, peruntukan untuk longkang kami tak. Dia tak sebut macam tu kalau tuan-tuan perasan. Peruntukan ini masukkan supaya dia nak bayar office. Dia nak bagi NGO pass. Itu peruntukan dia tak dapat. Berapa? Lebih kurang 1.4 juta. Lebih kurang macam tu. Setahun. Yang itu yang dia bengang tu tak dapat. Dia yang tak dapat. Untuk dia. Bukan untuk rakyat. Rakyat semua dapat. Kalau kamu orang Kelantan ke, orang Terengganu ke, orang Kedah ke, orang Perlis ke, akan dapat peruntukan persekutuan sebagaimana yang semua orang lain dapat. Kalau kamu pegawai persekutuan, kerja di Kelantan contohnya, federal government, 2,000 dapat. Tak ada diskriminasi, semua dapat. Tetapi doa yang dinyatakan, yang dibacakan oleh Ustaz Zawawi. Ustaz ni tuan-tuan. Zawawi lah, tak tahu dia ustaz lah. Sama lah dengan Dusuki. Saya jumpa Fahmi Fazil kan. Dia kata, 3 orang dah kena saman. Dusuki, Kuang dengan Papa Gomo. Inilah. Zawawi ni pun satu orang lagi. Seorang lagi. Bukanlah kena saman. Mendoakan apa? Kejatuhan orang lain. Bukan dia nak mendoakan rakyat ke, supaya rakyat kita lebih selesa ke, lebih senang. Bukan dia mendoakan rakyat, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia nak berkuasa. Tuan-tuan bayangkanlah. Kalau agak-agak lah Tuhan bagi takdir dia orang berkuasa, jadi macam Kelantan gitu, tuan-tuan. Ya, nak kata macam mana? Siapa boleh compare Kelantan dengan mana? Dengan Selangor? Dengan Pulau Pinang? Nak compare? 30 tahun memerintah jadi macam tu. Nak compare macam mana? Satu lagi saya nak kata, hutang harakah 3 juta tak boleh nak bayar. Ada hati nak pergi memerintah negara, nak jadi pemerintah yang terbaik. Dia orang tak ada formula nak bayar hutang pun, tuan-tuan. Formula nak bayar hutang. Dalam Islam hutang ni macam mana nak bayar? Pun dia orang tak ada formula. Macam mana dia ada formula nak memerintah negara ini jadi lebih baik? Ini menarik Dan yang terakhir saya nak cerita, tuan-tuan. Ni saya nak cerita. Wan Saiful Wan Chan dapat DNAA, discharge not amounting to acquittal, dilepas tanpa dibebaskan. Wow, macam mana ni? Dia baru kena dakwa macam mana dia lepas tak dibebaskan? Pelik. Wan Saiful Wan Jan dapat DNA tapi hanya untuk 30 minit rupanya. Ralat pada sistem komputer mahkamah menyebabkan pemimpin bersatu Wan Saiful Wan Jan mendapat status dilepas tanpa dibebaskan oleh mahkamah hari ini. Bagaimanapun dia hanya untuk tempoh 30 minit saja. Pada permulaan prosiding mahkamah berlaku kesilapan daripada sistem komputer yang menyebabkan 18 pertuduhan terhadap pengubahan wang haram tidak dapat dibaca. Ia menyebabkan Hakim Mahkamah Session Azura Alwi membuat keputusan DNAA sementara menunggu kes dipindah ke kamar mahkamah yang lain. Pembebasan itu bagaimanapun hanya bertahan sebentar saja. Pertuduhan terhadap Wan Saiful kemudian dibacakan sekali lagi di hadapan Hakim baru Suzana Hussein. Bekas Ketua Penerangan Bersatu itu mengaku tidak bersalah dan mohon dibicara. Bercakap kepada pemberita, anggota Parlimen Tasik Gelugur mempersoal bagaimana semua itu boleh berlaku. Baik. Apa maksud dia, tuan-tuan? Dia macam ni. Dalam proses mahkamah, bila kita dah berada di hadapan hakim, dia tak tahu berapa lama proses itu akan berlaku dan dia kenalah baca pertuduhan. Dia tak boleh gantung. Tak boleh datang balik esok, kita tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Dia kena terus charge pada hari itu. So disebabkan ada sistem mahkamah tu ada problem, tak tahulah apa yang sistem problem login tak boleh ke apa ke, sesuatu lah yang berlaku. Menyebabkan dipindah ke mahkamah sebelah. Tapi sebelum nak pindah mahkamah sebelah di hadapan hakim yang lain, maka hakim itu kena gugurkan kes itu sementara. Sebab itu discharge not amounting to acquittal. Dilepas tanpa dibebaskan. Dilepas. Tapi dia akan boleh dituduh semula. Ini contoh DNAA yang boleh dituduh semula. Tuhan dah tunjuk betul-betul, tuan-tuan. Saya kata kes ini memang boleh tuduh semula. Sama kes Zahid. Boleh dituduh semula dengan bukti. Tak ada masalah. So dibawa ke sebelah, ke mahkamah sebelah. 30 minit kemudian dia dituduh semula. So dia persoalkan, kenapa perkara ini boleh berlaku? Boleh, ini sistem. Bukan kita nak pergi anaya dia pun. Sebab itu jatuhkan dulu, kemudian tuduh semula sekali lagi di hadapan hakim yang lain. Pertuduhan, yang penting pertuduhan itu berlaku untuk dia nak membela diri dan mengaku tidak bersalah. So akhirnya hari ini, Wan Saiful Wan Jan didakwa 18 pertuduhan pengubahan wang haram 5.59 juta. Ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Jan hari ini didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 18 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan 5.59 juta. Bagaimanapun, ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu mengaku tidak bersalah.
Tidak bersalah dan mohon dibicara. Semua 18 pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil pada Aktiviti Haram 2001 Akta 613. Jika sabit kesalahan, dipenjara sehingga 15 tahun dan denda tidak kurang 5 kali jumlah atau hasil haram atau 5 juta atau yang mana lebih tinggi. Pada 21 Februari, Wan Saiful minta dibercara atas 2 pertuduhan termasuk menerima rasuah berhubung projek Jana Wibawa. Pertuduhan pertama kerana meminta rasuah dalam jumlah yang tidak ditentukan dan kedua kerana menerima rasuah 6.96 juta antara 9 Julai dan 30 September yang tahun lalu. Dia dituduh meminta rasuah daripada individu bersama Lian Tan Chuan, bukan bin Abdullah, Lian Tan Chuan sebagai dorongan membantu Nepturus Sdn Bhd mendapatkan projek Central Spine Road sertik ke persimpangan pantai timur daripada kerajaan persekutuan. Projek itu sepatutnya bernilai 232 juta. Pertuduhan kedua, Wan Saiful didakwa menerima melalui syarikatnya WSA Wan Saiful Advisory Group wang 6.96 juta daripada Nepturus sebagai dorongan membantunya mendapat surat anugerah bagi projek yang sama. Dia mendapat hukuman sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali nilai suapan. Wan Saiful juga dituduh memindahkan 78,800 perolehan haram daripada WSA bagi tujuan pembelian Ford Ranger. 12 Ogos. 13 pertuduhan lain melibatkan pengubahan wang haram berjumlah 2.31 juta berkaitan dengan pemindahan hasil haram yang didakwa dari akaun syarikat ke syarikat, organisasi dan individu lain. 3 bayaran dibuat 22 Ogos dan 5 Oktober tahun lepas kepada Jendela Timur Consultant 400,000, Duckling Management Services 300,000, Fendi Deliv Resources 400,000. Bayaran seterusnya dibuat di antara 10 Oktober sehingga 7 November 2022. Penerimaan seperti berikut. Pertubuhan Penggerak Mufakat Bagan Serai Utara 36,500, ini NGO. Majlis Sukan Negara 180,000. PYI Global Trading 120,000, Jejak Global Enterprise 425,000, Focus Malaysia Studio 176,000, Chin Kang Hardware Jitra 88,000, Syed Jafar Syed Aziz 33,000, Sinar Karangcraft Sdn Bhd 38,160. Tuan-tuan nak tanya kenapa Sinar beria sangat nak pergi sokong PN pada waktu itu kan? Tuan-tuan tengok kat sini. Akademi Gagasan Minda Merdeka 100,000, Good Square Sdn Bhd 46,000. Pada 29 Mei lalu, Wan Saiful membayarkan permohonan membatalkan kedua-dua pertuduhan dengan alasan dakwaan yang dikemukakan adalah cacat tetapi ditolak mahkamah. Jana Wibawa atau program Jana Ekonomi Perkasa Kontraktor Bumi Putra Wibawa. Bumi Putra merupakan program perangsang untuk kontraktor Bumi Putra. Ia diperkenalkan semasa pentadbiran Muhyiddin Yassin. Panjanglah tuan-tuan. Kalau ni baca ni lah. Ini diulang balik benda yang sama. Saya dah baca lah. Saya rasa benda tu jelas. Pertuduhan itu jelas. Kita nampak bagaimana kan, Jana Wibawa disakau oleh Wan Hussein Wan Jan. Wan Saiful Wan Jan. Wan Hussein tu Wan Hussein. Sorry Wan Hussein. Wan Saiful Wan Jan. Kontraktor tu bukan kontraktor Melayu pun tuan-tuan. Nama tadi tuan-tuan ingat tu nama Bumi Putra ke? Tuan-tuan, bos dia nak pergi ke London healing. Anak buah dia bos juga tu. Tu pun sakau juta. Yang ni pun sakau juta. Yang tu sakau juta. Yang ni sakau juta tuan-tuan. Macam Takbir! Terbaik. Itu dia sahabat semua. Satu pencerahan padu daripada Brother Iswardi. Yang pertama tadi bagaimana seorang MP daripada PAS yang tetap membuat satu tindakan kenyataan yang menyesatkan. Kononnya akan terus berdoa supaya kerajaan ini akan tumbang. Begitu rakus, begitu kepingin sangat mereka menjadi kerajaannya, sedangkan bila mana jadi kerajaan hancur di kerajaan dibuat oleh mereka. Dan kerana itu jugalah kita boleh nampak bagaimana hancur geng-geng sakau mereka pula. Hari ini beberapa hari lalu juga turut didakwa 18 lagi pertuduhan. Ada yang didakwa lagi sekali kerana pengubahan wang haram. Jadi inilah
ya apa yang mereka lakukan semasa mereka menjadi kerajaan, sahabat-sahabat semua. Bukan saya katakan, tapi ini yang sedang berlaku, ya, pendakwaan berlaku di dalam di mahkamah ke atas pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional ini. Bagaimana dengan Anda, sahabat semua? Kiranya setuju, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Alright, so terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.